nikmat kepada kita untuk sentiasa semangat meneruskan hari-hari yang ada, kan, semangat untuk belajar, semangat untuk mendapat ilmu, kan, kita menjaga adab. Okay, ilmu ni tak ada terus kita faham, kita terus pecut, kan, kita kena daripada awal kita kena fahamkan, kan. Kalau baru hujung tahun baru nak faham semua ataupun tahun depan naik sekolah baru nak fahamkan semua, kamu akan ada masalah bila kamu naik darjah, naik tingkatan nanti. Jadi ilmu ni setiap hari otak kita ni kita tak boleh terima banyak-banyak, kan. Dalam Quran pun Allah dah beri dah ayat Quran pun diturunkan secara beransur-ansur, kan. Dan ada ayat Quran yang suruh kita baca Quran tu secara tartil. Tartil ni secara satu-satu, pelan-pelan dulu, kan. Jadi sama juga dengan ilmu yang kita timba ni, kita ikut session tu ikut satu topik. Saya tak ada satu session ni saya buat satu topik ataupun dua topik, kan, untuk kamu, kan. Jadi itulah kita punya otak kita dapat terima sedikit demi sedikit. Yang penting kita istiqamah dan jaga adab supaya berkat ilmu yang kita akan dapat tu. Okay? Siapa yang kata tu? Betul tu cikgu. Syazarania. Betul cikgu. Okay. Okay, so kita masuk pada topik kita yang terakhir. Okay, kalau kamu boleh tengok dalam PowerPoint saya ni. Ni saya sajalah. Hari ni saya special ni. Ni slide ni saya buat sendiri. Saya baru buat tadi, rasa macam nak lain lah. Okay, saya nak fahamkan konsep sudut tunduk dan juga sudut dongak. Kalau bahasa Inggeris kita panggil angle of depression and angle of elevation. Okay. Okay, so sudah masuk. Dekat skrin macam tak nampak slide show, kan? Betul tak? Nampak tak slide saya? Nampak. Slide saya tengah besar ke yang biasa punya? Biasa kot. Biasa punya, biasa. Dia tak detect kan? Kenapa ni? Tak apalah. Saya pakai yang biasa lah. Sebab saya pun tengok juga saya punya memang dia detect yang biasa punya. Sekejap Okay, besar sikit. Okay, so saya akan review. Okay. Kat sini. Inking. Okay, sekarang kita ada dua. So, sudut tunduk kita panggil angle of depression. Sudut dongak kita panggil angle of elevation. Saya prepare. Okay. Okay, jadi kat mana sudut tunduk dan juga sudut dongak ni? Dia senang saja Okay, yang pertama kita kena fahamkan kita ada satu garis macam ni. Ni garis ni. Okay, nampak tak garis ni? Dia melintang, kan? Melintang, kan? Kita panggil dia sebagai garis mengufuk ke mencancang? Mengufuk. Kita panggil dia garis mengufuk. Bahasa Inggeris dia senang. Horizontal line. Okay, saya selalu confuse. Ufuk ni yang mana, kan? So dulu ada lagu tau, Di Ufuk Timur. Zaman-zaman rock dululah. Bila saya ingat lagu Di Ufuk Timur, saya terus ingat geografi. Geografi apa? Dia ada utara, selatan, timur, barat, kan? Utara, sini selatan, sini timur, sini barat. So bila saya ingat lagu Di Ufuk Timur tu, okay, saya ingat di horizontal line. Itu saya lah. Kalau kamu mungkin kamu ingatan kamu sendiri So kalau saya ingat di Ufuk Timur. So Ufuk Timur, timur kat belah sini. Jadi dia adalah horizontal line. Tu saya ingat lah. Okay, ini adalah garis pertama yang perlu kamu tahu. Okay, garis kedua yang perlu kamu tahu, yang ini kita panggil dia garis mencancang. Saya punya pen ni dia ni sikit. Okay, garis mengufuk satu lagi. Garis apa kita panggil?
Vertical kita panggil apa? Mencancang. Mengufuk mencancang. Mencancang. Kan kalau buku teks panggil apa? Kena mencancang Vertical line. Kita panggil vertical line. Cuba tengok kan buku teks tu betul tak? Okay, so kemudiannya kamu ada, okay, di sini ada satu sudut. Okay, nampak tak sini kita ada mata kan? Okay, kalau kita berdiri, kita akan dongak ke atas dan kita akan tunduk. Jadi kita tengok pada pandangan mata kita lah. So kita dongak atas, mata kita dongak atas. Okay? Kalau kita tunduk bawah, mata kita akan ke bawah lah. Okay, jadi kita tengok pada burung ni burung, dia melihat ke bawah. Okay, jadi kita ada satu garis mengufuk ni, dia horizontal, dia tegak saja dan kita ada satu garis yang macam apa ni, hypotenuse ni ke bawah sini kan. So dia ada sudut kat sini. Ini sudut. Okay, so kat sini, katakanlah saya letak kat sini, sini A, saya pakai pen lain Saya padam yang ni. Okay, saya pakai pen lain. Katakanlah sini saya buat A. Okay, kat sini tak tebal lah sekejap tebalkan. Katakanlah sini A saya. Sini saya punya B. Okay, bawah ni dekat cacing. Dia nak cacing. C lah. Okay, jadi sudut tunduk saya ialah berapa? Siapa boleh bagi tahu? Sudut tunduk saya ialah, saya akan ada sudut tunduk. Saya tulis kat pen sudut tunduk. Ataupun kita panggil angle of depression. Okay, buat sudut. Okay, kita ada sudut A. Okay, B, C. Macam tu. So dia cara ditulis A, B, C. Okay, kita mulakan daripada garis mengufuk tu lah. A, B, C. Okay, yang kedua saya ada sudut dongak. Okay, kat mana saya punya sudut dongak ataupun saya panggil angle of elevation. Okay, so angle of elevation, awak tengok orang ni. Orang ni dia pandang, dia tengok atas lah. Jadi yang beza dia dekat mata dia. Kita tengok pada mata dia lah. Okay, katakanlah atas ni saya dah buat A kan. Saya dah ada B, ada C. Okay, saya tambahkan lagi. Saya nak tambahkan E kat mata ni. Okay, F saya letak tengah-tengah. Okay. So saya punya sudut dongak, dia akan ada mana? A, E, F. So saya ada sudut A, E, F. Okay, so sudut dia kat tengah-tengah ni lah. Ni, dekat sini. Ni adalah sudut dongak saya. Okay, ataupun saya pun boleh juga tulis sebagai sudut F, E, A pun boleh lah. Kan? Sebab dia masih sudut yang sama, sudut ni. Ni kan F, sini E dekat mata dia ni, lepas tu A naik ke atas. Ataupun you mula dengan A, pergi ke bawah, E, F. Dia masih dalam sudut yang sama. Jadi kalau sudut tunduk angle of depression pun boleh ada dua lah. Satu you boleh ada ABC, yang A, B, C. Ataupun satu lagi you ada sudut C, B, A. Okay. Asalkan B tu berada di tengah-tengah sebab itu adalah mata kamu lah ataupun mata burung ni. Dan juga E. E adalah mata orang yang berjalan. Okay. Jadi adakah kamu faham maksud dia? Sudut tunduk dan juga sudut dongak. Faham. Okay. So kamu tengok dulu sebelum saya nak tengok buku teks. Kita nak tengok soalan. Sebab tajuk 8 ni memang tinggal satu topik sahaja. Sangat sedikit. Okay, kita buku teks saya nak ambilkan soalan.
tadi ada pelajar dia kata dia dah kena dapat vaksin. Ada yang dah mula cuba vaksin ke kat sini? Ada tak yang dah mula cuba vaksin kat sini? Dah. Ada kan? So kamu dah Dah. mula lah. Okay. So kita tengok buku teks kejap ya. Saya punya okay, contoh bagus. Okay, jadi kita tengok contoh kedua. Kat sini. Ini saya ambil daripada buku teks. You boleh tengok lah. Okay, contoh yang kedua kita ada contoh yang ke-14. Okay, kat sini ada apartmen. Siapa ada duduk apartmen kat sini? Sebenarnya contoh apartmen ya. Ataupun kat apa Aspuri kan ada 2 blok. Kamu ada 1 blok je. 2 blok kan? Kamu boleh tengok-tengok kan? Okay. Dia kata kat situ raja di sebelah menunjukkan kedudukan Dewi dan Umi di 2 bangunan pada tanah mengufuk. Mengufuk ni kat bawah lah, mengufuk. Okay, lukis dan labelkan sudut A yang mewakili sudut dongak Umi dari Dewi. Okay, ini ayat dia lah, saya suka ayat dia. Okay. So ayat yang pertama kita ada dekat situ. Okay, dia nak sudut A yang mewakili sudut dongak Umi. So ni Umi. Sudut dongak Umi dari Dewi. Okay, ayat dia kita tengok dari, from Dewi. So siapa yang dongak sebenarnya? Dewi ke Umi? Kita tengok yang kat sini, Dewi. ni from. Kita kena fahamkan ayat ni. Maksudnya Dewi yang mendongak dalam kes ni. Ya, so kita tengok dari mana? Mata kita. Mata kita dari. So kita tengok mata kita kena tengok perkataan dari. Dari ni kita ada kita punya mata lah. Mana mata kita? Okay. So kita ada macam ni lah. So lukiskan, dia naik ke atas. Dia kan macam ni kan, tegak macam ni kan. So kita ada di sini. A kita. Okay. So far boleh faham? Okay. Yang kedua kita ada sudut B yang mewakili sudut tunduk Dewi dari Umi. So ni mata siapa? Umi punya mata. Okay, so tengok daripada Umi, ni mata Umi, dia tunduk ke bawah, dia pergi dekat Dewi. Okay, so far yang tu okay boleh faham Okay, Faham. so terus tengok latih diri dalam teks ni. Okay. So ni adalah latihan. So latih diri 8.3. Okay, Jasni ada dekat sebuah bukit, so ni Jasni, dan memerhatikan kapal terbang dan seketul batu. Wakilkan situasi dan melukis dan melabelkan sudut A yang mewakili sudut dongak kapal terbang dari Jasni. Okay, mata mana mata? Kat mana? Mata kita ada dekat mana? Mata kita di mana? Jasni ke kapal terbang mata kita? Jasni. Mata kita ada dekat Jasni. Jasni. So kamu boleh lukiskan, mana saya cek segitiga tak jumpa ni. Okay, mata kamu daripada Jasni. Ni kena alter sikit. Kena terbalik kan. Okay, macam tu. Okay, bayangkan ni mata kita. Gitu. Okay, nampak kat situ kan? Okay, jadi dekat situ sudut A yang mewakili sudut dongak kapal dari Jasni. Jadi Jasni sebenarnya mendongak melihat kapal itulah. Okay. So jadinya kita boleh buat kat situ. Kamu ada shape fill ni. Okay, kita pakai no fill. Okay, and then kita ada outline. Okay, saya tukar sikit dia punya dash. Kita buat dash macam ni lah. Okay. So di situ kita akan ada satu sudut yang kamu kena letakkan kat situ. So kat sinilah sudut A kita. Okay.
So yang kedua dia nak sudut B yang mewakili sudut tunduk batu dari Jasni. Jadi benda yang sama juga tapi dia nak sudut tunduk. So kamu pun boleh buat. Mana ni nak tundukkan dia? Nak tundukkan tak berhenti. Sini kot. Okay. So ni yang kedua. Tarik ke batu Ni batu kita lah. Okay. So dekat sini kita ada sebut no fill. Dan juga shape outline saya lah. Okay. So kat situ saya akan ada sudut B lah. Okay. So kamu boleh buat situ adalah sudut B. Okay, so ini adalah sudut B saya. Patricia. Baru masuk 11.22, lamanya. Gimana Patricia? Okay, so kamu kena tahu daripada mata kita sudut, apa tadi saya ulang balik? Ini adalah sudut dongak ataupun angle of elevation. Okay, dongak. Okay, this one adalah sudut tunduk ataupun namanya depression. Okay, depression. Atas kita panggil elevation. Elevation so senang saja. Itu saja. Okay. Jadi itu pada buku teks kamu lah. Okay. So done untuk buku teks. Dan kita tengok kepada buku nilam. So saya akan tengok buku nilam. So kamu boleh buka buku nilam yang mana yang kita belum buat lagi tu, ada sedikit lagi. Muka surat 89. Cuba kamu buat dulu muka surat 89. Saya bagikan masa. Cuba kamu buat sebelum saya nak screenshot ni punya ni. Okay, buat muka nilam muka surat 89 Okay, so ni modul nilam. Kamu boleh cuba buatlah dulu. So dia kata kat situ yang 5A dia nak sudut tunduk R dari P. So mana mata kamu? Dari mana? Mata kita dekat P lah. Untuk yang pertama So dari P. So ni mata kita. Ni adalah mata kita. Mata kita berada. Okay. Okay, so ni P, ni mata kita. Jadi dia nak sudut tunduk. Sudut tunduk R dari P. So R kat bawah kan, dari P dia tunduk. So inilah jawapan dia. Jadi sudut dia adalah SPR ataupun RPS pun boleh lah. Okey, yang kedua kita ada nyatakan sudut dongak titik P dari titik S. Jadi mata kita dekat mana? Ni mata kita. Mata kita dekat S. So mata kita dekat sini. Mata. Tadi P kat sini. Okay. So dia nak sudut dongak P. Ni sini P kan. Tapi kalau kita tak jawapan kan, dia mesti mula dengan garis mengufuk Maksudnya garis yang mengufuk macam soalan ni kan. QSP. Adakah kita boleh tulis sebagai PSQ juga?
Sebab S masih berada di tengah kan. Kalau ikutkan dia valid Okay, mungkin kita boleh tengok pada buku teks. Maksudnya kalau sudut tu duduk kat tengah-tengah tak ada isu kan. Maksudnya tak ada isu. Okay, so senang kan muka surat 89? Boleh buat Okay, seterusnya kita terus lihat kepada pentaksiran kendiri. Dapat belum pentaksiran kendiri? Saya Dah. dapat minggu lepas kita kena buat. Jadi saya harap kamu buat pentaksiran kendiri tu. Saya akan semak jawapan Okay, disebabkan saya guna PowerPoint, so saya akan terus gunakan PowerPoint sajalah. Nampak ke tidak ni budak-budak ni. Sekejap saya cuba zoom lah nanti. Okay, kita tengok pada soalan yang pertama. Saya cuba zoom. Bismillah. Nampak tak? Ke tak nampak juga? Nampak. Okay. So, kamu boleh semak jawapan Okay, pentaksiran kendiri, ambil pen merah. Kamu boleh sediakan pen merah. Okay, ni pentaksiran kendiri. Cari nilai 1/4 daripada putaran lengkap. Ada masalah tak? Satu per empat daripada putaran lengkap. Maksudnya 1/4 darab berapa? Putaran lengkap adalah 360 darjah kan? Potong 90. So dapatlah 90 darjah untuk yang pertama Okay, antara berikut yang manakah tidak benar? 25 adalah sudut tirus. Betul kan? Kurang daripada 90 darjah. 125 adalah sudut cakar. Betul. Kurang daripada 180, lebih daripada 90 darjah. Betul. 275 adalah sudut cakar. Tak benar. So jawapannya C lah. Okay, so tu jawapannya C untuk nombor 1. Ini kita dah banyak berulang kali dah sebut kan. So kamu kena tahu sudut tirus apa, cakar apa, refleks tu apalah. Okay, so kita tengok kepada yang kedua. Yang kedua kita ada B. Tentukan nilai X. So yang pertama kita ada X. So ada berapa X? 3X. Garis lurus 180 kan? So kita nak cari X, kita bahagi dengan 3. So 180 bahagi 3 dapatlah 60 darjah. Okay? Ini satu markah, sini satu markah kat sini. Yang tadi pun satu markah. Okay, yang kedua. Ni semua 360, betul? Okay, daripada sini boleh cari X dengan Y lah sebenarnya. Tapi dia nak X tambah Y. Jadi perlu tak cari X, Y? Tak payah. Kamu terus satukan saja X tambah Y. Jadi hasil tambah putaran lengkap adalah 360. So maksudnya X tambah Y, kita tolakkan saja. Satu markah sini, 160 jawapannya. Ya? Okay, so kita tengok soalan seterusnya. Okay, nombor 2. Tengok nombor 2. Okay, dia nak cari X. Cuba tengok. Okay, so ni ada segi 4 macam ni adalah sudut lengkap. Sudut lengkap berapa darjah? 90 darjah. Jadi kita ada satu putaran lengkap. Kita ada 360 kan? Ni 360. Yang pusing. Jumlah dia 360 darjah. Ni lah maksudnya putaran lengkap. One whole turn ya. Okay, so kamu akan dapat 82 darjah.
Okay, and then yang ini kita ada X, X, X. So maksudnya 3X sama 120, 180 sebab garis lurus, sudut pada garis lurus. So dapat jawapannya 20 darjah. Okay, so far boleh buat? Boleh cikgu. Okay, yang ini. Cari nilai bagi X. Yang ini kita tahu ni 90 darjah kan? So kita ada 5X tambah 90 sama dengan berapa? 180. Sebab kita ada garis lurus. Garis lurus jumlah dia 180 darjah. Macam protektor kamu tu pun, kamu ada protektor. Okay, jumlah sudut dia berapa? 180 darjah kan? So 5X sama dengan, okay, tambah bila pindah jadi tolak kan? Kita dah buat dah. Okay, kalau siapa yang tak gerti juga, kita buatlah macam ni, kaedah kesamaan. Kita nak buang 90, kita tolak 90. Dua-dua belah persamaan. Tolak kan? Saya tolak 90 sebab saya nak buangkan 90. So dua-dua belah persamaan mesti ada 90 lah. So ni tolak-tolak jadilah X sama dengan 180 tolak 90. So jawapannya 18 darjah. Okay, so buat pembetulan. Okay, kemudian kita ada muka surat yang terakhir tu. Mana dia punya ni? Ni nombor satu tadi Oh sini. Betul lah. Okay, ni kita ada soalan untuk nombor 3. Okay, raja di bawah menunjukkan dua buah tiang. Two vertical poles, J, K, L and M, N on a horizontal plane. MK is the horizontal line. Nyatakan sudut dongak J dari M. So ini sama, mata kita dekat mana? Mata kita dari kerana mata. Pernah dengar lagu? Lagu zaman dulu je saya ni kan. Dulu ada lagu tajuk dia, Dari Kerana Mata. Okay, dari ni adalah kita punya mata kita. So mata kita kat sini lah. Ting ting ting. Okay. Sudut dongak J dari M. So JMK. Ataupun kita boleh tulis sudut KMJ pun boleh lah. Boleh. Okay, so B pula kita ada cari nilai X. Wow. Ni adalah garis lari bawah ni. Okay, bawah ni adalah garis lari. Apa yang berlaku pada garis lari? Kita ada 3 je. Kalau kita ada garis lari, untuk kes ni kita ada garis lari dengan garis rentas lintang transversal. Kita akan ada sudut sepadan, sedang sedi ataupun hasil tambah sudut pendalaman. Okay, so jadi dekat sini kamu akan jumpa lah. So kalau kat sini sepadan, ni berapa ni? Ini point berapa? 55 darjah. Setuju? Setuju. Sudut sepadan. Sepadan bahasa Inggeris dia apa Corresponding kan? Corresponding angle Okay, so maksudnya apa kat sini? 5x 3 tambah 2 adalah 5. Tambah 55, berapa jumlahnya? 180 darjah. Ada ni satu markah. Kemudian dapat 5x tambah 55. Okay, saya guna konsep semaan. Tak nak 55, kita tolakkan dia. Hilangkan dia. So 180 tolak 55. So yang ini dah tak ada dah. Dah hilang kan? Tambah tolak dah tilah. So tinggallah 5x sama dengan 180 tolak 55. So berapa tu dapat? Kalau kamu kira tu, kamu akan dapat 125. Jadi kita tak nak 5, kita nak X saja. Kita bahagikan dengan 5 kedua-dua belah. So ni potong-potong mati. So X sama dengan 125 bahagi 5 dapatlah 25 darjah. Okay. So markah dia dekat sini 1 markah, sini 2 markah.
Okay, itu untuk yang B nya. Jadi boleh buat pembetulan lah. Dah berapa markah dah tu? Ini 1 markah. Nanti kira pentaksiran Kediri ni berapa markah yang kamu dapat. Kejap lagi kita akan kira. Okay, next kita lihat kepada soalan nombor 4. Okay, ni ada NL. So kamu nak cari X. X kat sini pula. Sabar ni. Ni berapa kat sini? Ni adalah 180 tolak 38 tolak 113. Berapa 180 tolak 38 ni? Tolak 113. Dapat 29, betul ke? 29 So sini 29. Okay, ni berapa kat sini? Ni adalah 180 tolak 68. So berapa dapat? 180 tolak 68. 112. Okay. So kamu boleh gunakan segitiga boleh gunakan segitiga. Sebab apa soalan ni? Dia ada cakap tak? Ada garis lari tak? Dia tak bagi tahu kan? Macam mana kamu nak tahu dia garis lari? Dia akan ada anak panah. Kalau dia kata ada garis selari, dia akan ada macam ni sengit, macam ni dia akan ada anak panah. Tapi untuk kes ni dia bukan selari. Jadi kamu tak boleh simply buat sepadan ni cikgu, tak boleh. Okay. So kalau kita cari pun darjah dia dekat N ni kita ada 68 darjah. Kat belah sini adakah sepadan? Tak sepadan sebab ini dapat 67. 8 tambah 9 ni 17. So sini 67. So tak, dia kurang 1 darjah tak lengkap. Okey, kemudian kita dah tahu kita ada segitiga. Dulu saya pernah bagi tahu kan. Okey, segitiga. Kalau sini 29. Ni 112. Di sini X. Okey, kita gunakan hasil tambah sudut dalam segitiga Berapa hasil tambah dia? Ini adalah fakta. Hasil tambah dia adalah 180 darjah. Okay, saya nak kamu simpan dalam you punya buku. Ni fakta ni. Saya highlight ni. Hasil tambah sudut dalam segitiga ataupun interior angle is equals to 180 degree. So cara nak cari X macam mana? 180 tolak 112 tolak 29, kamu dapat 39 darjah. Situ dapat dia. Okay, jadi kita ada kan markah. Okay, siapa cari yang ada 29 ni satu markah. Kat sini ada 29. Okay, kemudian satu lagi markah untuk 112. Okay, lepas tu cari X. X 2 markah. Kat sini dah ada 4 markah. 112, 29, cari nilai X, tolakkan satu lagi markah untuk jawapan. Okay, nombor 4. Dia soalan ni sikit lain dengan kamu punya ni. Dia punya susunan tu beza. Ni nombor 8, kat sini nombor 4. Beza kat susunan dia Okey, seterusnya kita tengok kepada 4B. Okey, kirakan X tambah Y. X tambah Y. So, ni definitely lah kita dah boleh tengok ni ada garis lari. Ni garis lari kan. So, kita boleh buat macam mana? Kita ada garis selang-seli lah. Sudut selang-seli. So, sini X, sini pun boleh jadi X. Dia. Okey. Y kat sini pun boleh jadi Y, tak ada masalah. Jadi ikut suka hati kamu lah. Kalau saya nampak garis lurus je, saya pun buat Y sama dengan 180 tolak 98. Terus dapat jawapan. Betul X 180 tolak 84. Satu jawapan. Okay, so dapat 82. So satu markah sini, dia dapat 96, satu markah kat sini. Kemudian dia nak X tambah Y. Tambahkanlah 82 tambah 96. Okay, so kamu akan dapat apa jawapan dia? 82 tambah 96, 178. Satu lagi markah.
Okay. Okay, so yang kedua adalah kirakan 1/3 daripada sudut tegak tambah 1/4 daripada putaran lengkap. Okay, ini satu. Okay, yang kedua kita nak 1/3. Sudut tegak berapa? 90 darjah. Okay, kurungan lah. Tambah 1/4 daripada putaran lengkap. 1 whole turn, darab 360 darjah. Okay, buat macam ni satu markah lah. Ini pun satu markah. So selesaikan. Kamu dapat 30 darjah. Potong-potong. Potong dia dapat 9. Tambah 90. So jawapan dia 120 darjah. So ni ada 3 markah kat sini. Okay, so kamu boleh jumlahkan markah kamu. Apa dah? Berapa kamu dapat tu? Cikkan balik. Okay, maksudnya pentaksiran kendiri. Ada yang tak ada dalam ni kan? Okay, mana yang tak ada ni? Nombor berapa Nombor 1 ni daripada mana? Ada yang lain-lain tak sama Okay, so kamu boleh tengok muka surat 90 tu. Nombor 1 apa jawapan dia? Ni saya tak ada soft copy ni. Nombor 1 jawapan dia B, betul. Sudut selang seli Satu markah untuk sudut selang seli. Nombor 2 tadi dah buat dah yang tidak benar tu kan. Nombor 2 tu nombor 1. Oh, dia lain-lain sikit. Okay, so kamu boleh kirakan lah. Semak markah kamu, berapa kamu dapat tu. Okay. So far boleh faham tak topik ni? Boleh cikgu. Boleh. Boleh. Nak slideshow ni ke? Ni saya akan bagilah dekat kamu. Saya akan bagi dan pentaksiran kendiri. Kendiri. Okay, so kamu boleh tengok-tengok dulu satu bab ni. Okay, jangan lupa tandakan kehadiran. Sebab tadi saya tengah simpan ni. Tengah escape, tengah simpan. Nurin Adriana, dia nak. Faris Akil, The Haris Darwish. Nurin Adriana dia nak. Okay, saya akan bagikan kamu. Jadi kita dah habislah bab 8. So minggu depan kita akan masuk poligon asas. Okay, poligon asas pun ada sudut juga jadi sebab tu sudut ni penting untuk kamu. Sebab tajuk 9 pun dia berkait dengan sudut. Jadi kalau tajuk 8 kamu tak dapat nak tangkap, kamu akan ada masalah untuk kita nak jawab tajuk yang ke-9 tu nanti. Okay, so far ada soalan?